Assalamualaikum warahmatullahi. Pada siri perkongsian kali ini, kita nak sentuh pasal hutang yang kini semakin trending dalam dunia. 2008, we had a big problem because of too much debt. Yeah. Look out the window. The debt since 2008 has skyrocketed everywhere. Look. Itu sedutan video di channel Bloomberg, antara media utama dunia berkaitan kewangan pada 5 Ogos 2022. Jim Rogers adalah seorang pelabur profesional, pelabur antarabangsa dan penulis buku dan digelar sebagai pelabur legenda dunia. Sebelum kita teruskan, ada beberapa persoalan. Adakah hutang suatu yang baik atau buruk? Adakah hutang suatu yang sangat digalakkan atau ditegah? Adakah hutang elok dijadikan suatu kebiasaan dalam hidup, memandangkan hampir setiap orang ada hutang? Hutang rumah, hutang motosikal, hutang kereta, hutang pendidikan, hutang kahwin dan sebagainya. Jadi, di mana salahnya berhutang? Adakah berhutang perkara pertama terlintas dalam fikiran kita bila kita perlukan wang? Atau cara terakhir, pilihan terakhir apabila kita terdesak? Ada lagu yang diberi tajuk Hutang, menceritakan kisah dan gelagat orang berhutang yang dihantui keluh kesah. Baik, selepas buat hutang, patutkah kita tambah hutang lagi untuk kambus hutang lama? Bagi konteks negara, inilah amalannya ikut apa yang dipelopori oleh Bank Pusat Amerika. Buat hutang baru untuk bayar hutang lama. Lazimnya, hutang baru tersebut yang dibuat kerajaan Malaysia contohnya, mestilah lebih besar saiznya dari hutang sebelumnya. Baru boleh kambus hutang lama. Inilah punca kenapa jumlah hutang kerajaan, contohnya kerajaan Malaysia, boleh mencecah 1 trilion setakat bulan Jun 2022 dan mungkin cecah 2 trilion beberapa tahun lagi. Ini peluang dan kerajaan berupaya buat hutang. Rakyat tak perlu risau dan orang politik pun sangat setuju. Contohnya, Menteri Kewangan kita berkata, kerajaan kekal berdisiplin tinggi dan tidak pernah gagal membayar faedah dan hutang matang. Dengar apa kata pelabur legenda dunia ini semasa temu bual dengan Bloomberg. 2008, we had a big problem because of too much debt. Yeah. Look out the window. The debt since 2008 has skyrocketed everywhere. Look at Japan. Look at America. Look at everywhere. The debt has gone up by staggering amounts since 2008. So I don't see how the next one cannot be the worst in my lifetime. It just seems to me a simple conclusion. Saya dapati beberapa pandangan beliau sangat bermanfaat serta bertentangan dengan pendekatan atau teori ramai ahli ekonomi dunia, di mana beliau turut menyelar pihak Bank Pusat, khususnya Bank Pusat Amerika. Masalah tahun 2008 yang beliau sebut sebentar tadi adalah kemelesetan ekonomi yang melanda Amerika dan dunia, termasuk Malaysia, akibat hutang tertunggak yang besar. Fenomena kemelesetan 2008 tersebut jelas lebih besar berbanding dengan yang sebelumnya, tahun 2001. Dan begitulah seterusnya jika kita lihat ke belakang. Tetapi apabila kita lihat ke depan, semakin besar saiz hutang. Oleh itu, beliau jangkakan bahawa fenomena kemelesetan yang bakal berlaku akan jauh lebih besar dan terburuk dalam hidup beliau kerana hutang sejak 2008 tersebut telah naik jauh lebih tinggi. Biasanya, kemelesetan ekonomi berlaku setiap ataupun sekitar 7 hingga 8 tahun sekali dan telah berlalu tempoh 13 tahun sejak kemelesetan tahun 2008. Maknanya dah overdue. Jom kita dengar lagi. I would tell them, yes, stop spending money and reduce the debt. You think they're going to do that? Selepas kemelesetan 2008 akibat hutang, patutnya, logiknya, kena buat apa? Tambah atau kurangkan hutang? Tindakan sebaliknya pula dilakukan. Semua negara-negara dunia masih tak berubah, tidak insaf. Mereka terus tambah hutang dan dengan kadar yang lebih laju pula. Pelik bukan? Saya suka nak faham teori ekonomi mereka. Mungkin kerana saya bukan ahli ekonomi, hanya rakyat biasa. Ekonomi meleset kerana hutang banyak. Tapi kenapa mereka tak nampak dan terus buat perkara yang sama, iaitu tambah hutang? Apa hujah mereka? Dalam soalan berikutnya, Jim Rogers berikan jawapan kenapa Bank Pusat, kenapa ahli ekonomi buat perkara seperti itu. Hutang baru kambus hutang lama. But as I look around in my history, I don't remember very many good central bankers. Most of these guys are bureaucrats and academics. They don't know what they're doing. They know what they read. They know how to keep their job, but they don't care about you and me. They care about their job. Jim berpandangan ahli birokrat, ahli akademik hanya tahu nak jaga periuk nasi mereka.
jaga kerja mereka, gaji mereka, kemudahan-kemudahan yang mereka dapat. Hidup senang, kenapa nak cari masalah? Mereka kena jaga semua itu dan kebajikan rakyat, kebajikan kita tiada dalam kamus mereka. Ramai ahli ekonomi kata mereka ada teori untuk menjelaskan tentang potensi dan kekuatan berkaitan hutang kerajaan yang mereka pegang, yang mereka dokong. Berhutang bagi mereka macam suatu peluang yang perlu diambil oleh pihak kerajaan. Dalam artikel 1998 ini yang ditulis oleh dua orang, seorangnya adalah daripada Lembaga Bank Pusat Amerika dan seorang lagi ahli ekonomi dari Harvard University, menyokong idea bahawa kerajaan harus guna kemudahan berhutang. Hutang baru kambus hutang lama. Hutang kerajaan Amerika terkini telah melepasi 30 trilion dolar. Persoalannya sampai bila? Apabila hutang makin tinggi, had hutang dinaikkan oleh pihak kerajaan, diluluskan dengan mudah. Tiada suara bantahan daripada pembangkang. Faktanya adalah kerajaan guna wang daripada hutang untuk sediakan pelbagai kemudahan kepada rakyat dan ini menjadikan mereka popular dan dengan ini memudahkan mereka untuk menang pilihan raya. Tanpa disedari ramai, kerajaan sedang membina tabiat berhutang tegar dan berbelanja boros. Artikel ini daripada majalah Forbes pada ayat pertama menyebut nampaknya ahli politik tidak lagi takut dengan hutang dan pada ayat yang lain penulis menyelar ahli politik dengan mengatakan ahli ekonomi memberitahu kita bahawa ianya hanyalah nombor. Manakala badan-badan dunia yang memberi hutang seperti IMF, ADB, Bank Dunia dan institusi kewangan gergasi lainnya pula digunakan oleh golongan elit global untuk kaut kekayaan menerusi interest dan pelbagai syarat. Langkah penjimatan yang menyakitkan apabila berhutang dengan mereka. Mereka tunggu peluang. Justru sekali terjumus ke dalam perangkap hutang dan alung seperti ini, nak cari jalan keluar bukannya mudah. Sekadar itu perkongsian kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi